Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang penuntun daripada Jamaah Surau An-Nur, Bandar Puteri Kelang. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Walaupun dalam kekangan yang kita hadapi hari ini, kita masih lagi berusaha untuk mengadakan juga majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kita untuk sama-sama mengingatkan diri kita dengan apa yang Allah Ta'ala mahu, yang apa Allah SWT larang, dan ini membawa kita kepada zikrullah, mengingat kita akan Allah Ta'ala, menyebut kita akan Allah Ta'ala. Jadi majlis yang sebegini, dia ada nilai yang besar di sisi Allah. Apatah lagi apabila kita ni telah berusaha untuk terus mengadakan juga, walaupun dalam kekangan yang kita semua hadapi hari ini, kita masih berusaha untuk supaya tidak terhenti kita daripada menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang berjalan di satu jalan kerana dia nak menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia ke syurga. Semoga usaha kita ini akan termasuk dalam kalangan mereka yang diiktiraf untuk mencari ilmu, dan maka kita pun terhasillah akan janji Allah Ta'ala yang melalui lidah suci Nabi SAW, bahawasanya kita dipermudahkan jalan menuju syurga. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah tentu dalam keadaan musibah pandemik, musibah kesihatan, musibah keselamatan, musibah ekonomi yang kita hadapi ini, kita hendaklah melihat ini sebagai peluang kita untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dalam sujud kita lebih terasa kita sebagai hamba, dan betapa kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin selama ni kita dah solat, kita memang puasa, kita memang berzakat, kita memang buat segala amal-amal rukun, amal-amal soleh yang lain. Tetapi mungkin kita hanya buat itu sekadar nak jaga sah dan batalnya sahaja. Mungkin Allah Ta'ala jadikan halat ataupun keadaan-keadaan ini ialah semata-mata untuk mengingatkan kita. Bagaimana guru ataupun ibu bapa sekali-sekala dalam keadaan tertentu, bila kita dalam keadaan lalai, leka, mungkin mereka akan rotan kita sikit, cubit kita sikit, sebagai peringatan. Begitu juga Allah Subhanahu Taala. Allah Subhanahu Taala kerana kasih sayang dia lah Allah Taala uji kita begini supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita ini ingat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quran diceritakan, Allah bagi tahu, jangan kamu sangka kamu beriman sehingga kamu diuji dengan kelaparan, ketakutan dan macam-macam lah ujian itu, supaya apa? Supaya kita ini kembali pada Allah SWT. Allah puji orang yang bila diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah-musibah sebegini, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jangan ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu hanya satu ungkapan saja. Ini masalah kita. Kita sebab benda tu dah familiar, benda tu dah jadi macam kosakata bahasa Melayu dah kan. Bila kita dengar je, oh inna lillah, kita pun inna lillah. Tapi kita terlupa kandungan yang dihendaki untuk kita faham daripada kalimah ini, daripada ungkapan ini. Yang kat sini kita, bila kita diuji begini, maka kita kena ingat balik. Tujuan dia ialah Allah Ta'ala kata, orang yang bila diuji dengan musibah ni, dia akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah daripada Allah. Kita ni memang dicipta untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, dan
Sesungguhnya kita ini hanya kepada Allah lah semua kita ni akan kembali. Kita nak kena balik, rujuk balik pada Allah Subhanahu taala. Raji'un, kita rujuk balik pada Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kembali macam mana? Dengan meningkatkan kesolehan kita, memperbaiki diri kita, amal ibadat kita. Mungkin selama ni kita solat tetapi kita tak merasa kehambaan kita dalam solat kita. Kita bersujud tapi kita tak merasa kehambaan kita dalam sujud kita. Kita selepas solat kita beristighfar, astagfirullah, tapi istighfar kita kosong daripada rasa hiba kita, rasa sayu kita. Bila kita dalam keadaan begini, secara fitrahnya selalunya kita akan lebih merasa berharap kepada Allah, berhajat kepada Allah. Lebih kita rasa kita ni tak ada apa-apa, kita lebih rasa kita ni kecil, kita ni tak boleh nak buat apa, kita ni lemah. Yang ada harapan kita, pergantungan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Betul tak? Tuan-tuan, dah berapa lama, dekat hampir setahun, 2020 telah berlalu dalam keadaan kita diuji dengan musibah ni. Habis dah gelombang pertama, gelombang kedua, ni gelombang ketiga, mencanak-canak kan. Selama mana kita duk kata kita jaga kita, nampak gayanya tak terjaga juga kita ni. Kita duk jaga sama kita ni nampak tak jalan. Baik kita cuba pula kita kembali kepada Allah, iaitu kita jaga Allah, Allah jaga kita. Nabi SAW pesan, ihfazillah, kamu jagalah Allah, yahfazka, Allah akan jaga kamu. Jadi kita nak tingkatkan perasaan beginilah dalam hati kita, kan? Dalam pemahaman kita, dalam kita punya pemikiran kita, dalam keyakinan kita. Jadi Allah Ta'ala uji-uji ini semua, maka semoga semakin tinggi kebergantungan kita, tawakal kita, penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni kita kadang-kadang kita ni masih duk rasa lagi kita boleh buat itu, kita boleh buat ini. Kita nak ni, kita ni jadi macam, walaupun kita berusaha macam-macam, tetapi kita nak macam mana Nabi Ibrahim AS, apabila dia dilontar ke dalam api, semasa dalam pertengahan nak jatuh ke dalam api tu, daripada manjanik ni lastik besar tu, semasa nak jatuh tu, semasa melayang nak jatuh tu lah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya malaikat telah datang dan bagi tahu, wahai Ibrahim, apa yang kami boleh bantu. Maka kata Ibrahim AS, aku tak ada hajat dengan kamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup bagi aku Allah, dan pada Allah lah aku benar-benar berserah. Jadi kita ni nak sampai ke keputusan itu kan. Sampai masa kita dah tak boleh nak berpaling ke kiri ke kanan. Macam Nabi Musa AS, dia bawa umat dia lari, Fir'aun kejar, dengan tentera dia kejar Nabi Musa AS. Akhirnya mereka sampai di Laut Merah, kan? Di depan laut, di belakang Fir'aun, kiri kanan bukit. Mana nak lari sekarang? Pada masa itu, bila semua umat dia pun dah kalut, macam mana wahai Musa, habislah kita. Nabi Musa kata, kamu jangan risau kerana Allah bersama aku, kerana Tuhanku bersamaku. Bila bulat dah, maka Allah Ta'ala pun akan buat keputusan dia, kan? Jadi kita hari ini, kita didiklah hati kita, banyakkan kita merayu Allah, menghubungkan diri kita, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Taala, sehingga ikhlas kita memperhambakan diri kita pada Allah. Jadi petang ataupun malam ini kita nak muzakarah tentang bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Nak habis dah kitab kita ni, sampai kepada ikhlas. Jadi sebelum ni kita dah bincang tentang syukur, kita dah bincang tentang zuhud dan sebagainya. Maka sekarang ini semua tak akan jadi apa-apa melainkan hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pengarang kita memulakan bab yang ke-6, iaitu pada menyatakan ikhlas. Ketahui olehmu, maknanya pengarang memulakan bab, bahawasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat dengan qasad. Maknanya ikhlas ini, kata pengarang, ialah menunggalkan Allah Ta'ala. Apa maksud menunggal? Bukan meninggalkan, menunggalkan. Tunggal ini maknanya tauhid, iaitu kita ini maksud dia ialah mentauhidkan Allah Ta'ala pada segala taat dengan qasad,
dan iaitu bahawa menghendaki ia dengan taatnya itu akan semata-mata menuntut hampir, taqarrub, hampir kepada Allah Ta'ala, tiada akan sesuatu yang lain daripadanya. Ini antara definisi ikhlas. Ikhlas ni kalau definisi yang lebih, kita kata yang lebih simple ataupun yang lebih sederhana, mudah je ikhlas ni. Kita buat satu perkara, kita tinggalkan satu perkara semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah je. Kita buat satu perkara atau kita tinggal satu perkara ialah semata-mata kerana Allah Taala. Tapi di sini pengarang kita membawakan satu huraian definisi ta'rif tentang ikhlas itu. Dia kata ialah menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat. Menunggalkan pada segala taat. Menunggalkan maksudnya mentauhidkan. Bila kita kata tauhid, ikhlas ini, tauhid ini maksudnya tidak ada kerana lain lagi dah. Tunggal, hanya semata-mata kerana Allah. Jadi tauhid ini dia ada kaitan dengan sejauh mana akidah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad tu kita panggil surah Al-Ikhlas. Jadi maksud surah Al-Ikhlas ni bukan setakat ikhlas aku buat ni ikhlas, bukan riak. Tu ikhlas lawan riak ke apa, tak, bukan. Tetapi ikhlas di sini ialah berkenaan dengan sejauh mana akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu surah Al-Ikhlas. Maksud ikhlas ialah bersih hati kita itu selain daripada Allah. Kita hanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah yang dikatakan oleh pengarang ini bahawasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat. Kita buat satu-satu ketaatan itu tidak ada perkara lain, semata-mata kerana Allah. Dengan qasad dan iaitu bahawa menghendaki ia dengan tujuan dia satu saja, iaitu dengan taatnya itu ialah semata-mata nak taqarrub kepada Allah. Apa maksud taqarrub? Kita nak kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir tu bukan kita dekat bergesil bahu macam tu, tak. Maksud hampir ini ialah darjat kita ini begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud hampir. Hampir dengan Allah ni bukan hampir dari segi fizikal. Maha suci Allah lah daripada, sebab tu Qul Huwallahu Ahad. Kan? Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Ta'ala itu sebarang suatu apapun yang kufuan, yang setara, yang sekutu dan setara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia tak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Tidak sama sekali bagi Allah Ta'ala itu perumpamaannya, umpamanya dengan mana-mana sesuatu. Jadi di sinilah kita, tuan-tuan puan-puan saudara Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok bahawasanya yang dimaksudkan dengan ikhlas itu kita buat satu perkara itu semata-mata kerana Allah, semata-mata untuk kita ini menjadi mulia di sisi Allah, untuk kita hampir dari segi sejauh mana kemuliaan, kedudukan, darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada akan sesuatu yang lain daripadanya. Jadi yang kita katakan menunggalkan itu semata-mata kita nak hampir pada Allah, bukan sebab lain. Semata-mata kita nak mulia di sisi Allah, bukan sebab lain. Semata-mata kita nak Allah suka pada kita, bukan sebab lain. Semata-mata kerana kita nak Allah Ta'ala puji kita, bukan sebab lain. Kerana kita nak Allah suka, Allah gembira tengok kita, Allah bangga dengan kita, Allah angkat darjat kita, maka itulah yang dikatakan sebagai ikhlas. Buat apa saja, buat ketaatan. Contoh dia macam ni, kita sembahyang, itu ketaatan, kita buat ketaatan. Sebab sembahyang ni untuk taat perintah Allah, kita buat ketaatan sembahyang. Atau kita tinggalkan tu macam mana? Maknanya yang Allah larang. Allah larang kita daripada meninggalkan solat, kita buat solat. Maknanya kita meninggalkan larangan meninggalkan solat, kan? Jadi kita buat satu perkara atau kita tinggalkan satu perkara, ataupun ada satu kita tak mencuri. Mencuri ni Allah larang, kita tinggalkan mencuri itu satu ketaatan. Maknanya kita taat untuk tidak mencuri. Kenapa?
kerana Allah larang. Semata-mata kerana Allah, bukan kerana tak ada peluang, atau kerana ada CCTV, atau kerana ada orang, maka kita tak mencuri. Itu bukanlah kita meninggalkan, maksudnya meninggalkan satu-satu larangan itu kerana Allah. Itu kerana tak ada peluang, tak berpeluang, kan? Kalau ada, rembat juga. Jadi itu tak ikhlas. Sedangkan ikhlas ini kita buat ketaatan. Ketaatan ni sebab tu perintah Allah ni ada dua jenis. Satu perintah suruh, satu perintah larang. Jadi taat ini meliputi dua-dua jenis ini. Jangan kita hanya taat, buat semayang pun kita taat, buat tahajud kita taat, buat duha kita taat. Tapi buat mengumpat kita tak taat. Kan, kita duk mengumpat, kita duk riak, kita duk ujuk. Mana benda ni tak betul. Maknanya tak boleh. Ikhlas ini ialah dalam taat itu kita mencari redha Allah, kita menuntut taqarrub, kita hampir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana sesuatu yang lain daripadanya. Apa maksud yang lain daripadanya tu? Seperti, ini contoh. Apa dia? Puji manusia. Kerana kita mengharapkan pujian sahaja pun itu sudah tidak ikhlas. Kan? Kenapa semayang tu? Yalah, depan orang, kan? Tak boleh ni, kena semayang ni. Maknanya dah tak ikhlas kat situ. Mengharapkan pujian. Ada setengah alim ulama ni, dia kata, kalau tak silap saya, Abu Yazid Al-Bustami, dia kata, kita ni buat amalan jangan mengharapkan pujian, seperti kita membuat amalan di hadapan sekawanan kambing-kambing. Katalah kita semayang depan kambing, agak-agak kita harap tak kambing tu puji kita? Tak adalah, kan? Tak akanlah kambing. Kita pun tak rasa apa bila semayang dengan kambing ni. Bagi kita tahu kambing tu tak kisahkan kita, dia pun tak tahu kita sedang semayang ke apa ke, dia tak kisah. Maka kita pun tak mengharapkan apa-apa. Tapi kalau kita buat depan orang dengan ada sedikit terselit, ni orang tengok aku ni, terror juga, bagus, lebay juga mamat ni, tak ada. Ini kalau kita jadi benda macam ni, maknanya ikhlas kita ini masih lagi mengharapkan puji manusia. Masih mengharapkan puji manusia. Jadi apa lagi yang dikatakan sesuatu yang lain daripadanya itu? Iaitu harta benda. Dan harta benda, kita mengharapkan bila kita buat satu-satu amalan, kita buat satu-satu perkara itu, kita mengharapkan supaya dapat satu-satu kebendaan, manfaat dunia, manfaat kebendaan. Itu tak boleh juga. Maka itu juga tidak menjadi, maknanya kita harap-harap kalau orang tengok kita duk baca Quran ni, dia bagilah RM50, RM100, maka itu juga tidak, itu termasuk dalam kita mengharapkan harta benda. Maka amalan kita tadi tu bukan ikhlas. Dan dimuliakan dengan lain dan lainnya, dimuliakan juga, dipuji, dimuliakan, orang puji kita, orang sanjung kita, hebat ni, kan? Maka ini juga termasuk dalam yang dikatakan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi ini perlu kita faham betul-betul. Baru kita boleh bahas yang seterusnya, kan? Dan lain-lainnya daripada segala tujuan dunia. Jadi definisi dia ni diberikan contoh-contoh yang dicontoh, pujilah, dapat harta benda, dapat apa semua tu. Ini semua hanyalah apa sahaja yang bila dikaitkan dengan keduniaan, kebendaan, maka dia termasuk dalam kategori yang tidak ikhlas. Kategori yang tidak ikhlas. Nanti kita akan dapat lagi, kat bawah ni ada lagi pecahan dia, jenis-jenis ikhlas. Dan macam mana yang dikatakan ikhlas itu. Memang ikhlas ini adalah satu tajuk yang begitu sangat-sangat besar di sisi alim ulama. Sebab apa? Ikhlas ini adalah syarat penerimaan Allah Subhanahu taala terhadap satu-satu amalan. Apa saja yang kita lakukan, maka kita kena ikhlas. Jadi bentuk ikhlas tu nanti kita bincang lagi pada perenggan-perenggan yang akan datang ni. Cuma yang ta'rif ni kita kena ingat, menunggalkan Allah taala, mentauhidkan Allah. Kita buat satu perkara atau kita tinggalkan satu perkara. Ini maksud dia taat. Taat ni apa dia? Dua bentuk taat. Satu taat melakukan, satu taat meninggalkan. Sebab perintah Allah ada dua jenis. Satu suruh, satu larang.
Satu larang. Jadi kita buat satu-satu perkara, kita tinggalkan satu-satu perkara, ialah kerana tauhid kita pada Allah. Kerana kita yakin sungguh-sungguh Allah itu wujud. Itu tauhid. Kan kita belajar sifat Allah Ta'ala kan. Allah wujud, qidam, baqa. Maknanya kita benar-benar tauhid kerana kita yakin Allah itu wujud. Allah itu sentiasa mengetahui. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Maka kita buat satu perkara kerana Allah, kita tinggalkan pun kerana Allah. Sebab kita yakin Allah sentiasa perhati kita. Allah itu khabir. Allah itu latifun khabir. Sangat-sangat teliti pemerhatian dia dan sangat-sangat mendalam pemerhatian dia. Allah itu basir. Allah Ta'ala melihat. Sifat Allah Ta'ala itu melihat. Penglihatan Allah itu tidak tersembunyi apapun daripada dia. Hatta satu semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap pun dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah. Daripada akidah ini kita translate kepada yang dikatakan sebagai tasawuf tadi. Yang kitab kita ni kitab tasawuf. Maknanya kita kena daripada sifat Allah yang disimpulkan di dalam pelajaran akidah, bidang ni, maka kita terjemahkan ke dalam kehidupan harian kita, iaitu kita mentauhidkan Allah dalam segala perkara. Kerana kita yakin Allah itu maha melihat, Allah itu maha ada. Allah itu bagaimana dalam ayat kursi kata, la ta'khuzuhu sinatum wala naum. Allah Ta'ala tak pernah mengantuk, tak pernah tidur. Kita kadang-kadang tak tidur, tapi kita mengantuk. Maka kita tak tahu apa juga macam kita tidur jadinya. Macam contoh, kita dengar khutbah Jumaat. Bila kita duduk tidur dalam masa khutbah Jumaat tu kita mengantuk. Memanglah kita tak tidur, terlentang tak adalah, tapi sambil-sambil duduk tu kita mengantuk. Maka kita pun masih lagi, tuan-tuan perempuan, terutama tuan-tuan lah, perempuan mungkin tak perasan benda ni, tak tahu kan. Tapi saya tahu sangat lah. Saya biasa duduk baca khutbah, baru kita Alhamdulillah, Alhamdulillah tu dah habis dah setuju dah semua, dah setuju kan. Jadi ini semua Allah Ta'ala tak akan berlaku pada Allah. Tak pernah Allah Ta'ala leka, lalai, terlepas pandang. Tak ada. Perkataan ni semua perkataan makhluk ni. Terlepas pandang. Mengantuk yang menyebabkan Allah, ada benda yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Maha suci Allah daripada sifat. Ini yang kita belajar dalam tauhid. Sifat Allah Ta'ala dalam pelajaran tauhid. Maka yang tauhid inilah yang kita nak bawa semasa kita beramal. Maka lahirlah ikhlas. Lahirlah ikhlas. Bila kita dah yakin sungguh dengan kesempurnaan Allah, sifat-sifat Allah ini, maka kerana itulah kita tak buat satu perkara dan kita tak tinggalkan satu perkara selain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selain tujuan kita untuk kita ni, kalau bahasa manusia kita kata apa? Kita ni dapat menarik perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ambil hati Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah suka, Allah sayang kita. Dan Allah Ta'ala hampirkan kita, kedudukan kita, darjat kita di sisi dia, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah yang dikatakan sebagai ikhlas. Tak ada sebab lain. Pengarang mengatakan di sini, apa saja selain daripada itu, sama ada pujian manusia, untuk dapatkan kebendaan, untuk dapatkan kemuliaan sanjungan orang, untuk apa saja yang ada kaitan dengan kebendaan, dengan dunia, habuan dunia, tujuan dunia, naik pangkat ke, depan bos bukan main lagi kan, kita buat kita lah juaranya, tapi dengan harapan tujuan dia supaya kita dapat naik pangkat. Maka ini juga tidak ikhlas. Kita buat apa saja yang baik, yang Allah Ta'ala kata baik, yang kata soleh tadi, tujuan tak ada maksud lain selain kepada agama Allah, selain untuk Allah, selain untuk kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah yang dikatakan sebagai ikhlas. Ini definisi ikhlas, tuan-tuan. Definisi ikhlas. Jadi kita kena hadam betul-betul yang ni. Kena hadam sungguh-sungguh. Maknanya seolah-olah sebagaimana ulama kata, kita ni buat amalan depan orang sama perasaan kita macam kita buat amalan depan kambing-kambing. Macam mana kita tak mengharapkan pujian kambing, kita tak mengharapkan sanjungan daripada kambing-kambing disebabkan amalan kita itu, macam itulah kita pun tak rasa sikit pun sebarang pujian dan sanjungan orang terhadap kita
berdasarkan amalan kita tadi. Kita buatlah sedekah ke, kita berzikir ke, kita semayang sunat ke, kita semayang wajib ke, kita pergi berjemaah ke, kita buat apa saja, berpuasa sunat, puasa wajib, semata-mata untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang besar juga di sini yang pengarang kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tekankan ialah mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah taala dan semata-mata menuntut taqarrub kita kepada Allah. Itu dua keywords dia. Keywords dalam takrif definisi yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kita taat. Taat ni dua. Taat melakukan atau taat meninggalkan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata kerana kita nak taqarrub dengan Allah, nak menghampirkan diri, mendekatkan diri kita kepada Allah, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dikatakan sebagai ikhlas. Jadi sekarang ni kita kena semak hati kita. Kita kena semak setiap kita buat amalan, ada tak perkara ini kita dapat pertahankan. Kalau dalam-dalam duk tengah buat, dia semayang ke, baca Quran kita apa ke, sedekah ke apalah, ada tersedik perkara-perkara yang tak betul, maka kita segera beringat, kita segera beristighfar, kita segera lawan benda tu dan kita niatkan balik, betulkan balik niat kita, qasad kita ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Qasad tu maksudnya dengan niat kita lah. Segala taat dengan qasad dan tiada menghendaki ia dengan taatnya itu akan semata-mata menuntut melainkan semata-matanya untuk hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada akan sesuatu yang lain daripadanya. Contoh, puji manusia, nakkan harta benda, dimuliakan, sanjungan dan apa saja yang berbentuk tujuan dunia, pangkat ke apa ke, ini semua adalah tidak betul. Semua ini adalah bertentangan dengan yang dikatakan ikhlas itu. Jadi insya-Allah kita berhenti dekat ni dulu takrif untuk kali ini, dan kita akan sambung perbincangan kita ini nanti di dalam kelas yang lain ataupun dalam muzakarah kita yang akan datang untuk kita teruskan lagi perbincangan berkenaan dengan bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas, insya-Allah. Semoga apa yang kita bincang ini Allah SWT bagi kita kefahaman, kita dapat amal dan seterusnya kita dapat sebarkan, sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.